lepas PKP kau buatlah majlis kahwin kau 7 hari 7 malam, 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan persoalan perkahwinan ketika PKP ini, maka boleh meneruskan perkahwinan tetapi dengan etika ataupun SOP yang telah digaris pandukan oleh pihak pemerintah dan juga ulama, di mana elakkan perhimpunan yang besar dan hanya melibatkan beberapa orang sahaja yang perlu ataupun mesti hadir ketika majlis akad nikah, iaitu seumpama juru nikah, wali, pengantin lelaki, pengantin perempuan dan juga 2 orang saksi. Dan insya-Allah perkara ini dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga berbahagia. Bila ada persoalan mengatakan majlis kecil-kecilan, adakah ini satu budaya baru? Bagi Cik Man tidak ada masalah budaya baru ataupun tidak. Sebab sebelum PKP pun kita bukannya jemput satu Asia. Sebab apa yang perlu difokus dan dipentingkan di sini adalah soal keselamatan dan nyawa lebih besar daripada isu kita nak seronok-seronok, enjoy ataupun buat majlis besar-besaran dengan pelbagai agenda pada majlis tersebut. Dan sebelum PKP pun ataupun sebelum wujudnya suasana darurat ataupun kuarantin ini pun ada sebilangan orang yang budayanya akad nikah ataupun buat majlis akad nikah kecil-kecilan, kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun, bila dah anak 2-3 tahun, anak tu pula sempat menerima jemputan mak ayah dia kahwin, baru dia buat kenduri ataupun majlis besar-besaran. Menjawab tentang persoalan kerugian yang berlaku ataupun mungkin menjejaskan mental, tidak dinafikan memang di kalangan kita ramai ataupun semua menghadapi tekanan, sama ada berkenaan dengan mental ataupun ekonomi ataupun kerugian. Nak pula perkara yang berkaitan dengan perancangan perkahwinan yang terpaksa ditangguhkan disebabkan oleh PKP. Tapi apa yang boleh kita buat ialah kita terpaksa untuk memilih antara beberapa pilihan. Kadang-kadang kita terpaksa memilih satu daripada 2 pilihan bukan sebab kita suka pilihan tersebut, tapi tak ada pilihan yang ketiga. Nak tak nak, sama ada teruskan perkahwinan ataupun kita tangguhkan selepas PKP. Cik Man nak kongsi satu hadis yang sahih berkenaan tentang ujian ataupun sikap orang yang beriman dan insya-Allah akan memberikan motivasi kepada kita semua, iaitu ajaban li amril mukmin. Sungguh unik dan istimewa, berharga sikap urusan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan dia dalam kehidupan itu semuanya baik. Tak jadi kahwin pun baik, kahwin pun baik, tak tangguh kahwin pun baik, tangguh sebab PKP pun baik. Semuanya positif. Bukan positif sebab COVID-19, tapi dia punya mindset dia optimis, menganggap semuanya adalah baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan persepsi positif ini tidak berlaku kecuali hanya dalam hidup orang yang beriman. Sebab dengan iman itu menjadikan dia seorang yang berjaya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila Allah mengurniakan kebahagiaan kepada seseorang ataupun kepada orang mukmin, maka dia bersyukur, dan bersyukur itu menjadikan dia positif dan baik. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Tetapi apabila dia diuji dengan musibah, tangguh kahwin sebab PKP, maka dia bersabar, dan itu adalah positif dan baik bagi dia dengan sifat sabar dia yang terhasil daripada beriman. Menjawab persoalan adakah jumlah tetamu dilimitkan? Bukan dilimitkan, tapi jangan buat majlis langsung, jangan buat keramaian. Ini sebagai menepati arahan daripada pihak pemerintah, sama ada bersudut pentadbiran negara ataupun ulama yang mengatakan tak boleh berlakunya sebarang perhimpunan. Kalau sembahyang Jumaat yang penting itu pun dibatalkan dan ditangguhkan, ini kan pula majlis perkahwinan yang tidak sepenting sembahyang Jumaat. Jadi sabar dulu, tangguhkan dulu majlis kenduri. Waktu akad nikah tu hanya orang-orang yang penting yang melibatkan dalam rukun sahaja. Lepas PKP kau buatlah majlis kahwin kau 7 hari 7 malam, 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati kera.